Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita sambung lagi pelajaran kita. Kali ini pelajaran 25. Tajuknya ialah syukur menyubur iman. Syukur menyubur iman. Objektif pembelajaran iaitu mempelajari maksud dan dalil syukur, memahami contoh sifat syukur Rasulullah, mengetahui cara dan ciri-ciri syukur. Seterusnya, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Syukur. Syukur dari sudut bahasa memberi makna pujian. Dari sudut istilah, menzahirkan pujian kepada Allah terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Iaitu kita menzahirkan pujian kita kepada Allah. Kerana Allah bagi banyak nikmat kepada kita semua ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Kemudian kita lihat pula sabda Nabi SAW. Inna lit-ta'imi syakiri. Inna lit-ta'imi syakiri minal ajri mithlu ma lis-sa'imi sabiri. Seseorang yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang berpuasa yang sabar. Dari sudut prisma ilmunya, digambarkan dalam buku teks kamu tu bahawa ada suatu kisah. Seorang lelaki datang bertanya kepada Abu Hazim. Abu Hazim ni kalau tak salah, mengikut ustaz apa yang ustaz rujuk, nama ialah Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar yang digelar dengan Abu Hazim. Bagaimana mata bersyukur? Orang tu tanya kepada Abu Hazim. Lalu Abu Hazim jawab, jika engkau melihat sesuatu yang baik, engkau membicarakannya, dan jika engkau melihat sesuatu yang buruk, engkau menutupinya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana telinga bersyukur? Ia menjawab, apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, engkau memerhatikannya, dan apabila engkau mendengar keburukan, engkau menghindarinya. Tak dengar perkara-perkara keburukan. Orang mengumpat, kita tak nak dengar. Orang bercakap buruk, kita tak nak dengar. Tapi bila ada majlis ilmu, kita memasang telinga betul-betul untuk kita dengar apa yang sedang diajar. Kemudian disambung lagi, orang itu bertanya lagi, bagaimana tangan bersyukur? Lalu ia menjawab, engkau tidak mengambil apa-apa yang bukan hakmu, dan engkau tidak menahan hak Allah yang ada pada kedua-dua tanganmu. Engkau tak mencegah. Sepatutnya dalam harta kita ada hak orang lain yang perlu untuk kita sedekahkan, yang perlu untuk kita keluarkan zakat. Contohnya, itu berbentuk kewajipan. Maka tangan kita tidak mencegah itu. Tangan kita tidak menahan daripada mengeluarkan zakat yang difardukan kepada kita. Kita lihat pula sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, baginda solat malam sehingga kedua kaki baginda bengkak. Ini menunjukkan bagaimana lamanya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam sampai kepada peringkat bengkak kaki berdiri. Sayyidatina Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau buat begini? Engkau bersungguh sangat beribadat kepada Allah sampai bengkak kaki-kaki ni. Kenapa? Bukankah engkau telah diampunkan dosa? Bukan setakat dosa yang lepas diampunkan, seolah-olah yang hadapan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan bermakna Rasulullah buat dosa dan Allah ampunkan. Maknanya ini gambaran kepada Rasulullah ni tidak ada dosa. Rasulullah tidak melakukan dosa. Rasulullah dijaga daripada melakukan dosa. Maka dengan itu Sayyidatina Aisyah bertanya, kenapa ibadat sampai bengkak-bengkak kaki sedangkan kau orang yang tidak berdosa dan dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa? Maka apa jawab baginda? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah nak bertanya balik, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah menunaikan solat sampai bengkak kaki itu sebagai menggambarkan kesyukuran baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kita lihat Usamah bin Zaid meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang diberikan sesuatu kebaikan, maka katakan kepada orang yang berbuat baik itu, jazakumullah, jazakallahu khairan. Okey, kalau orang tu lelaki seorang, kita sebut jazakallahu khairan. Atau bolehlah kita guna perkataan jazakumullahu khairan. Maknanya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya hal tersebut membuktikan kesungguhan dalam berterima kasih. Maknanya kita dah berterima kasih peringkat tinggi dah. Bila mana kita sebutkan orang yang buat kebaikan pada kita, kita pembalas dengan terima kasih, kemudian kemungkinan ataupun kita katakan kepadanya jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Itu bermakna kita telah pun benar-benar berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Prisma ilmu, kisah dalam Al-Quran tentang para Nabi yang terkenal dengan sifat syukur. Sebenarnya ada banyak. Cuma Ustaz petik sini dua yang diceritakan. Satunya dalam suratul Isra ayat 3. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Zuriat-zuriat yang kami bawakan bersama dengan Nabi Nuh. Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu kana 'abdan syakura, adalah merupakan hamba yang bersyukur. Satu lagi dalam suratul A'raf ayat 144, firman Allah SWT berkaitan dengan Nabi Musa. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku dah pilih kamu berbanding dengan manusia lain, dalam kalangan manusia lain, dengan aku berikan kepada kamu risalati, iaitu aku lantik kamu jadi rasul, wa bikalami, dan kau juga aku muliakan dengan bercakap denganku. Fakhudh, maka ambillah ma ataituka, apa yang aku berikan kepadamu itu. Terimalah apa yang aku berikan kepadamu itu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah di kalangan orang-orang yang bersyukur. Seterusnya kita lihat cara bersyukur. Ada 3 cara untuk bersyukur. Pertama, bersyukur dengan hati. Hati sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan lidah. Lisan itu maknanya lidah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur melalui hati, iaitu yakin bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah. Walaupun melalui perantaraan orang lain, tetapi kita kena yakin bahawa itu semua adalah nikmat daripada Allah SWT yang menggerakkan orang itu untuk menyampaikan segala nikmat yang kita terima daripada Allah SWT. Yang kedua, ingat dan memuji Allah. Bila mana kita dapat banyak nikmat, maka kita sentiasa ingat kepada Allah dan kita selalu memuji Allah. Maknanya dengan kita mengucapkan, contohnya kita sebutkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Zikrullah yang memanjang keluar daripada mulut kita itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah, maknanya kita ni kalau untuk gambaran bersangka baik, kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah aku hajat yang aku minta, dalam hati kita bersangka baik bahawa Allah akan tunaikan permintaan kita. Kalau kita berdoa dan kita rasanya Allah tak nak terima ni permintaan aku ni, itu maksudnya kita tidak bersangka baik dengan Allah SWT. Dan orang yang tidak bersangka baik dengan Allah SWT tidak akan dikabulkan doanya. Contoh dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam satu hadis kursi, Allah SWT nyatakan kepada kita,
melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sebenarnya adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Okey. Aku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau kita menyangka Allah akan ampunkan dosa kita, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita sangka Allah akan tunaikan permintaan kita, maka Allah akan tunaikan permintaan kita. Kalau kita bersangkaan negatif dengan Allah, maka Allah akan berikan yang negatif juga untuk kita. Seterusnya, keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah ini dengan apa? Dengan jauhkan daripada maksiatnya, dengan banyakkan ibadat yang perlu kita lakukan. Maka dengan cara itu kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita tambah ilmu kita untuk kita lebih mengenali Allah, kita lebih dapat menunaikan ibadat dengan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat pula bersyukur melalui lisan. Syukur melalui lisan tadi, dalam hati tadi kita sebutkan subhanallah, subhanallah. Dan kita tak cukup dengan hati, kita sebutkan pula melalui lafaz, sebut memuji Allah dengan berzikir. Makna zikir tadi tak semestinya ada dalam hati saja, dia akan keluar dari mulut kita. Kedua, berdoa agar Allah menggunakan sifat syukur. Berdoa kepada Allah agar Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada manusia. Ada orang buat baik pada kita, maka kita pun berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Yang keempat, bercakap perkara yang baik. Kalau bercakap, tak cakap benda-benda yang tak elok. Mulut kita ni kalau kita ucapkan sesuatu, kita hanya memilih perkara-perkara yang baik sahaja. Tak mencarut, tak mengumpat, tak menipu. Itu menandakan kita ni bersyukur dengan lidah kita, dengan lisan kita, dengan mulut kita yang Allah berikan untuk kita bercakap dalam kehidupan kita seharian. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur melalui perbuatan, iaitu menunaikan amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Buat amalan fardu itu dengan cara yang terbaik. Itu antara bersyukur dengan perbuatan. Yang kedua, memperbanyakkan amalan bersedekah. Banyakkan amalan bersedekah. Yang ketiga, melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Cuba buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Suruhan Allah ini termasuklah perkara-perkara yang sunat pun Allah suruh tapi Allah tak wajibkan. Kita buat perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Yang keempat, melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah. Bila mana kita dapat satu nikmat yang besar, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Kita terlepas daripada bala bencana yang besar, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Ustaz tambah sedikit huraian, sujud syukur tidak disyariatkan. Kalau kita dapat nikmat kecil-kecil je, kita dapat makan nasi lemak pagi, maka tak perlu sujud syukur. Contohnya lagi, ada kawan belanja kita minum tengah hari atau makan tengah hari, tak perlu untuk kita sujud syukur, kerana nikmat tu nikmat yang kecil-kecil je. Kita dapat kejayaan dalam peperiksaan yang kita rasa ini akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, maka kita pun melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prisma ilmu, syukur dibina atas 5 asas utama. Pertama, merendah diri dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, cintakan Allah SWT. Yang ketiga, mengakui nikmat yang diterima. Makna iktiraf nikmat yang diterima daripada Allah. Yang keempat, memuji Allah atas nikmat yang diberinya. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat ke jalan yang salah. Jadi ini 5 asas untuk kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru amalan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal untuk dibaca pada setiap kali solat fardu, iaitu doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita boleh tukar Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau Allahumma a'inni maknanya, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan beribadat kepadamu sebaik-baiknya. Kalau kita tukar a'inna, maka ya Allah, tolonglah kami untuk kami bersyukur, mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadat kepadamu sebaik-baiknya. Itu
antara adalah merupakan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Kita ni kena minta tolong daripada Allah untuk kita ni menjadi hamba yang bersyukur. Kita minta tolong daripada Allah SWT untuk kita memperelokkan ibadat-ibadat kita kepada Allah SWT. Ciri orang yang bersyukur. Pertama, rajin dan tekun beribadat. Ini menandakan kesyukuran dia kepada Allah SWT. Sebab Allah bagi nikmat banyak pada dia. Ustaz tak nak cerita nikmat harta benda. Nikmat yang ada pada diri kita. Allah bagi kita mata. Allah bagi kita hidung, telinga, apa semua sekali, panca indera. Allah bagi kita kesihatan. Itu nikmat yang sangat banyak. Yang tak boleh kita bayar dengan RM1 pun. Okey. Jadi, rajin dan tekun beribadat. Yang kedua, bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Kita bersangka baik. Orang yang berjaya dapat apa, kita bersangka baik. Bahawa Allah bagi dengan dia. Kerana apa? Kerana kesyukuran dia kepada Allah. Kerana sifat baiknya, ibadatnya kepada Allah SWT. Jangan kita ada rasa dengki dengan kejayaan orang lain. Yang kedua, sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah. Qanaah ni makna rasa cukup. Rasa puas hati dengan apa yang Allah beri. Namun begitu, kita tetaplah berusaha. Qanaah ini untuk tolak perasaan kita, perasaan tamak, perasaan tak senang hati, tak cukup lagi, tak puas hati, dan kita jadi orang yang tak mempedulikan halal haram, mencari rezeki, tak peduli untuk jaga solat. Kenapa? Kerana nak cari rezeki, nak cari duit banyak. Jadi ini dipanggil perangai orang yang tidak ada sifat qanaah dalam diri. Yang keempat, menjadi seorang yang pemurah. Ini antara sifat bersyukurnya. Bila mana kita dapat harta, kita dapat RM1, kita dapat perkara-perkara, makanan ke apa, kita memberikannya juga kepada orang lain. Yang kelima, sentiasa bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha sedaya upaya yang mampu kita lakukan. Hikmah bersyukur. Hidup dalam keredaan dan rahmat Allah kerana sentiasa beramal soleh. Ini antara hikmah yang sangat besar dalam kehidupan orang yang bersyukur. Yang kedua, digunakan ganjaran pahala oleh Allah kerana kesungguhan menjalankan perintah Allah. Kita dapat pahala banyak. Bersungguh kita tadi nak bersyukur pada Allah. Allah tambah lagi pahala pada kita. Yang ketiga, dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kerana sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah. Tadi yang kita hubungkan dengan sifat qanaah tadi. Kita redha, kita terima. Walaupun kita berusaha nak tambah lagi supaya kita jadi orang yang kaya dan kita dapat bersedekah dengan lebih banyak lagi. Namun begitu, jika Allah bagi kita sedikit, kita redha. Jika Allah bagi kita banyak, maka kita juga redha dan bersyukur pada Allah SWT. Yang keempatnya, selamat dari azab Allah kerana bertambahnya keimanan dalam diri. Jadi orang yang bersyukur ni akan sentiasa bertambah imannya. Bila orang yang bertambah iman, maka dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baiklah, kita lihat lagi peristiwa ilmu seterusnya. Contoh penggunaan nikmat sebagai tanda syukur. Macam mana? Hati berusaha memahami kebaikan dan larangan Allah. Nak faham, kita cuba berusaha memahami apa yang Allah buat, kebaikan Allah pada kita. Allah larang kita tu kenapa? Kita cuba faham. Mata melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata kita guna melihat keindahan alam ini, dan dalam masa yang sama kita fikir bahawa alam yang begini luas, pasti yang menciptanya adalah Allah yang maha hebat. Telinga mendengar ayat suci Al-Quran dan nasihat-nasihat agama. Jangan guna telinga seharian duk main dengan lagu je. Sampai peringkat orang panggil masa sedar pun dengan lagu, masa tidur pun dengan lagu. Tak ada kerja lain, dengan lagu je. Kerjanya. Lagu pula lagu-lagu yang melalaikan. Jadi ini satu perbuatan yang sangat merugikan seorang manusia. Kenapa? Kalau dia dengar ayat suci Al-Quran, dia dapat pahala yang banyak. Dia dengar kuliah-kuliah agama, dia dapat pahala, dan dia dapat pandai. Dia dapat tahu macam mana cara untuk beribadat. Dapat ilmu dan dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kepandaian mengajarkan yang kurang pandai. Dia pandai apa? Dia ajar orang yang kurang pandai daripada dia, supaya orang tu juga dapat jadi orang yang berkemahiran seperti dia. Yang sudah harta, berzakat dan bersedekah. Jika diberikan keluasan rezeki, berzakat. Dan jika kita tak rezeki tak banyak pun, tapi kita ada, maka kita cuba juga untuk bersedekah, walaupun sedikit. Soalan kehebat. Rumah Ahmad telah terbakar dan semua hartanya musnah. Namun tiada kemalangan jiwa berlaku dalam kebakaran tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, cadangkan tindakan yang perlu dilakukan oleh Ahmad. Apa yang perlu Ahmad buat? Rumah terbakar, tapi
semua hartanya musnah, tapi tiada kemalangan jiwa. Okey. Jawapannya, Ahmad hendaklah sabar dan syukur dalam menghadapi ujian tersebut. Syukur kenapa? Kerana dia tak ada yang mati, tak ada yang meninggal dunia. Harta boleh dicari. Semua yang berlaku adalah termasuk dalam qada dan qadar Allah. Kesannya Ahmad akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun Ahmad tak diganti dengan harta benda semula, tapi Ahmad pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Diampunkan dosa, diberikan ganjaran syurga di akhirat. Itu makna Allah ganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Kerana orang itu sabar dan syukur. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berbaik sangka dengan Allah agar mendapat keredaan daripadanya. Kita berbaik sangka dengan Allah. Kita berbaik sangka bahawa Allah tarik sebahagian nikmat daripada kita kerana Allah nak ganti dengan yang lebih baik untuk diri kita. Jadi, perhatikan rangka yang Ustaz buat dalam menjawab soalan kebat, kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah, dan ada agar sekali lagi supaya ia jadi panduan kepada murid-murid sekalian untuk menjawab soalan kebat yang lain. Seterusnya kita dah sampai kepada penutup. Klik link di bahagian deskripsi di bawah video ni untuk jawab soalan. Mudah-mudahan soalan yang dijawab itu dapat membantu untuk ingat lagi apa yang telah pun kita belajar. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.